العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau mengaku dirimu Muslim, namun engkau membantah takdir Allah Ta'ala, dan engkau menentang para salihin dari hamba-hamba Allah. Engkau telah berdusta dalam dakwaanmu. Islam itu bererti berserah diri sepenuhnya kepada qada dan qadar Allah Ta'ala, redha dengan tindakannya, tunduk menjaga semua batasan kitabnya dan sunnah rasulnya. Kalau engkau sudah buat begitu, barulah benar Islam itu buat dirimu. Sialnya panjang harapan itulah yang akan menjerumuskanmu dalam kemaksiatan kepada Allah dan penentangannya. Bila engkau pendekkan cita-citamu, maka ketika itulah akan datang kepadamu segala kebaikan. Lantaran itu berpegang teguhlah kepada takdir jika engkau mahukan kejayaan. Apa sahaja yang dibawa takdir, terimalah dari tangannya dengan penuh keredaan serta muafakat dengan petunjuk syariat dan hukum hakamnya, sehingga tiada jiwa lagi bagimu, tiada hawa nafsu, tiada tabiat dan tiada syaitan. Maksudku, dia telah dilindungi dari pengaruh semua itu. Bukan bererti dia sudah tiada lagi dari semua segi itu. Tiada siapa pun di antara kita yang maksum, yakni yang terselamat dari kesalahan sesudah kepergian para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bila dirinya tenang tenteram, maka hawa nafsunya tentu akan terkalah. Gejolak tabiatnya akan dipadam, syaitannya dipenjara. Apa yang jatuh dari tangannya, bila dia kembali mencarinya, tiada didapatinya lagi. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang golongan yang mengaku Muslim, mengaku Islam, tetapi dalam dua perbuatan utamanya tidak menunjukkan keislaman yang sebenar. Yang pertama, membantah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersikap bermusuhan dengan orang-orang baik, orang-orang salihin, kalangan para ulama'nya dan kalangan hamba mukminnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut Islam sebenar ada 3 syarat. Syarat pertama bagi menunjukkan seorang itu benar-benar Islam ialah berserah kepada qada dan qadar, yakni menerima segala qada dan qadar yang baik atau yang buruk pada apa yang dilihat dan difikirkannya. Dan yang kedua ialah redha dengan segala hukum hakam Allah, redha segala tadbir dan takdir Allah. Bila kita sebut redha, maknanya tunduk sepenuhnya dengan apa yang berupa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melihatnya sebagai baik untuk dirinya. Yang tadi kita sebut tentang berserah, menerima dari sudut keimanan kepada Allah.
Yang kedua ialah redha dari sudut melihatnya lebih baik daripada apa yang kita fikirkan, apa yang menimpa kita. Dan yang ketiga ialah tunduk kepada segala batasan hukum syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir bercerita tentang apakah maksud Islam yang sebenar. Ramai mendakwa dia Muslim, ramai mendakwa dia Islam. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir, lihat dua perangai ini dulu, kemudian lihat syarat kepada Islam yang sempurna. Baik, dua perangai yang menjadikan seorang tadi tak layak untuk dimartabatkan sebagai Muslim yang sebenar bila dia membantah takdir Allah. Sebarang bantahan, baik, bila kita menyebut bantahan takdir Allah, bukan bermaksud tidak beriman pada qada dan qadar. Kerana sepakat ulama, siapa yang tidak beriman pada qada dan qadar maka dia kafir. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir membantah? Membantah bukan bermaksud keluar dari Islam. Tetapi bagaimana sikap yang ditunjukkan bila menerima qada dan qadar. Umpama ada seorang anak, dia tak pernah kata tidak pada mak dia. Dia tak pernah membantah mak dia. Mak dia kata, "Mang pergi angkat air," dia angkat air. "Mang pergi kedai runcit," dia pergi kedai runcit. Pergi buang sampah, dia pergi. Maka dari seluruh perbuatan zahir tidak ada menunjukkan dia derhaka sebab dia ikut. Tetapi lihat wajahnya. Ketika mana anak ni dipanggil, "Man pergi buang sampah," lihat wajahnya. Nampak masam, nampak tak suka. Seperti dia berkata, "Kenapa saya? Anak lain kan ramai lagi. Adik-beradik lain ramai lagi yang asyik saya." Dia terkeluar ataupun terasa benda tu ada dalam diri dia. Bila dipanggil lagi, maka lihat wajahnya. Apakah wajahnya wajah yang sama? Atau wajah yang sentiasa berubah-ubah untuk menunjukkan dia membantah? Tapi ini bantahan secara sembunyi. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau seorang membantah takdir Allah secara zahir, dia kafir. Itu tidak dikhilaf oleh mana-mana ulama. Baik itu yang kita belajar rukun iman, beriman pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, dan qada dan qadar. Seorang kata tak percaya qada dan qadar daripada Allah, ya dia kafir. Dan itu masih sifat orang kafir. Tapi membantah di sini ialah lihat keadaan dirimu waktu kamu menerima takdir Allah. Pertama, keadaan diri kita. Bila kita menerima takdir Allah, katakan kita ambil satu contoh takdir yang kita tak suka dulu. Kita sakit, kita miskin sesudah kaya, kita gagal sesudah berjaya, kita dihina sesudah dimuliakan. Dihina sesudah kita dimuliakan. Bagaimana kita melihat apa yang Allah takdirkan ini? Kalau kita merasakan bahawa kita tak patut dapat yang ni, saya patut berjaya, bukan gagal, itu membantah. Kalau seorang sesudah dia pernah berjaya dalam banyak perancangan dia, dalam banyak peperiksaan dia, tiba dia gagal lah sekali, dia patut saya tak gagal, saya lebih layak untuk berjaya. Baik, itu dia sedang membantah. Yang kedua, bila dia melihat bahawa yang lain daripada apa yang dia dapat itu lebih baik, maka dia sedang membantah. Saya rasa yang sana lagi bagus. Umpama kalau tuan-tuan beli rumah, dah beli dah ni, kalaulah saya dapat yang sana, yang kena lock tu lagi bagus. Tuan-tuan sedang membantah dengan apa yang sudah kita dapat. Dan kita tahu benda tu kita tak boleh buat apa-apa dah. Tapi kita masih bercita-cita nak kalau dapat yang tu lagi bagus, sebab tepi tasik sekian. Tapi saya dapat yang ni, kita sedang membantah. Kerana kita melihat yang tidak kita miliki lebih baik, walhal yang kita ada itu lebih baik. Dan yang ketiga, maksud membantah ialah kita mula tidak tenang dengan apa yang kita dapat. Tak tenang kita, gusar kita, sedih kita, tak nak tunjuk muka kita ke orang, malu. Kita sedang membantah. Membantah takdir Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung. Sama ada bantahan pertama yang kita sebut tadi, seorang
Bila dapat sesuatu kenikmatan atau bila dia mendapat sesuatu yang dia tak suka, dia melihat yang lain lebih baik, sedang membantah. Atau emosinya mula terganggu sepenuhnya, raut wajahnya mula berbeza sepenuhnya, tidak menunjukkan persamaan. Kalau dia ditakdirkan yang dapat lebih baik, maka dia sedang membantah. Sebab itu dalam Islam kita lihat, sesedih mana pun kita dalam menerima musibah, kita boleh bersedih, tapi ada waktu dan batasannya. Lepas tu kita tak boleh bersedih lagi. Bersedih pada tempohnya. Memang bila berlaku sesuatu, kita pun ekspresi muka kita berubah, tapi tidak selamanya. Kita dengan mudah menghiburkan diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bererti kita tidak membantah. Jadi membantah takdir Allah dapat kita lihat bagaimana perjalanan hidup selepas kita mendapat takdir tadi. Apakah kita sudah lemah semangat? Kita sedang membantah takdir Allah. Apakah kita merasa yang lain lebih baik? Maka kita sedang membantah takdir Allah. Apakah kita rasa kita berhak untuk mendapat lebih baik? Kita sedang membantah takdir Allah. Atau kita merasakan bahawa kenapa orang lain tak kena, saya yang kena. Kita juga sedang membantah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak orang, dalam banyak-banyak rumah kita orang masuk. Kenapa? Kita sedang membantah. Kerana itu pilihan Allah. Kenapa orang lain tak boleh masuk rumah? Orang lain ni kunci pun tidak, rumah saya dengan grey, dengan kunci, orang masuk. Rumah orang sebelah Ustaz, dia tak ada grey, tingkap pun terbuka, pintu terbuka, tak ada orang masuk. Maka bila dia melihat orang lain patut lebih kena dan berbanding dia, maka dia sedang membantah. Allah memilihmu. Maka bila Allah memilih, kamu tiada bantahan. Bila Allah memilih, kamu menerimanya kerana ia lebih baik. Kalau Allah memilihnya, berarti Allah nak jadikan kamu, nak berikan kepada kamu sesuatu perkara yang penting, lebih penting daripada apa yang kamu hilang. Contoh kalau takdir seorang tu, rumah dia masih pencuri, hilanglah laptop, hilanglah telefon dia. Dia pun termenung fikir, kenapa rumah saya masuk pencuri? Saya dah grey sekian-sekian. Rumah saya pun bukanlah kaya sangat, sebelah lu lagi kaya. Kalau dia masuk, dia boleh buat lari peti besi lagi. Rumah saya bolehlah laptop sekian. Maka sebenarnya bila Allah Ta'ala takdirkan pada kita, supaya kita belajar satu ilmu yang kita takkan lupa. Kerana kita dah sebut takdir ialah satu pelajaran Allah pada kita, supaya kita tak buat kesilapan ini selama-lamanya dalam hidup kita. Dan kita manusia sentiasa buat silap. Tapi tidak ramai manusia yang belajar daripada kesilapan. Tak ramai. Kita manusia yang memang Allah jadikan kelemahan kita ini ialah selalu buat silap, selalu lupa. Maka datang takdir ini kepada kita untuk membetulkan kesilapan kita dan menjadi peringatan yang berterusan untuk kita tak buat silap. Maka dia pun mula akan menjaga dirinya, menjaga harta bendanya, menjaga segala yang dimiliki dengan lebih baik selepas takdir itu berlaku. Orang naik kereta, tiba terbabah sekali, tayarnya botak, breknya tak cengkak. Kena. Dia dapat satu ilmu, jangan lagi selepas ini tayarnya botak. Tak apa, kepala dia botak tak apa, tayar jangan botak. Jangan lagi breknya tidak diperbaiki. Breknya mesti diperbaiki, walau dia mungkin habis duit. Sebab dia dah belajar satu benda yang amat keras dalam hidupnya. Dia pernah terbabah, mungkin mengancam nyawa isteri dan anak-anaknya. Dia belajar sesuatu. Allah beri suatu ilmu yang kuat pada kita. Sebab itu dalam setiap takdir ada ilmu yang mendalam. Setiap takdir ada ilmu yang mendalam. Kita tak perlu kepada apa yang dicita-citakan oleh manusia. Kalaulah saya dapat buat mesin masa untuk kembali pada tahun sebelumnya untuk memperbaiki kesilapan. Saya nak buat mesin masa, saya nak balik semula tahun 2014, tahun 2006, saya nak baiki benda tu yang berlaku hari ini misalnya. Kalau kita tak perlu mesin masa, Allah tak izinkan kita berundur ke belakang. Allah suruh kita jalan ke depan. Jalan ke depan sentiasa. Walau ramai orang nak undur, mereka buat semua software yang ada undo, boleh undur balik. TV pun sama.
Kita nak tengok balik yang babak yang belakang, kita undur balik. Semua boleh undur balik. Telefon kita pun boleh undur balik. Nak tengok apa yang history sebelum-sebelumnya. Tapi kehidupan kita tak boleh undur. Kehidupan kita berjalan depan. Kerana Allah dah beri lebih perkara yang lebih bermakna daripada kita nak undur ke belakang. Takdirnya yang berupa pelajaran yang kuat. Hikmah yang dalam. Untuk kita tidak melakukannya lagi atau belajar sesuatu daripadanya. Orang Islam yang sebenar, dia melihat takdir Allah bukan sekadar dia kata berdamai dengan takdir, atau sekadar kata redha dengan takdir, atau sekadar mereka berkata bergembiralah dengan takdir, atau seorang berkata bersabarlah dengan takdir. Ada guna ayat bersabar dengan takdir, ada guna ayat berdamailah dengan takdir, ada guna ayat bergembiralah dengan takdir. Ya, ada yang menggunakan ayat belajarlah daripada takdir. Ada juga yang menggunakan ayat untuk tunduklah pada takdir. Ada juga yang berkata bahawa hidupmu ialah takdir Allah. Ketahuilah hidupmu itu ialah takdir Allah. Dia bukan satu benda yang berasingan untuk kita berdamai. Tidak juga satu benda yang berasingan untuk kita gembira atau kita berduka. Ambil dan buang. Dia ialah kehidupan kita. Dia adalah hidup kita. Mau tidak mau, itulah hidup kita. Hidup kita ialah takdir Allah. Daripada kita diciptakan, kita tidak pernah minta kita diciptakan. Apakah tuan-tuan minta tuan-tuan diciptakan? Apakah tuan-tuan pernah ingat satu masa tuan-tuan pernah berdoa supaya diciptakan? Jawapannya tidak. Saya tidak pernah minta diciptakan. Tuan-tuan juga begitu. Tetapi Allah menciptakan kita. Dengan apa? Dengan takdirnya. Bukan dengan kehendak kita. Allah menciptakan dengan kehendaknya. Dan dengan kekuasaannya. Maka Allah jadikan manusia ini dengan penuh kelemahan. Naqais. Kemudian Allah datangkan kepadanya segala takdir dan syariat untuk menyempurnakannya. Tentang kita ni, makhluk yang Allah sebut dari awal lagi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia itu lemah. Maksud lemah bukan tak gagah, tak boleh angkat besi, tak boleh angkat itu. Lemah merujuk kepada semua perkara. Lemah maknanya kata ulama ialah kami jadikan manusia penuh dengan kekurangan. Maka kami turunkan syariat bagi menyempurnakan kekurangan. Tuan-tuan, kalau kita tak ikut syariat yang berupa semua perkara termasuklah takdirnya, maka kita kekal untuk menjadikan diri kita lemah. Ambil contoh. Waktu kita lahir macam mana? Telanjang. Bukankah itu kekurangan kita? Maka datang syariat menyuruh menutup aurat. Maka ditutup kelemahan kita. Aurat yang nampak sampai ke peringkat yang paling mughalladhah. Kemaluan kita nampak. Maka turun syariat menutup aurat. Kita lemah ni, pengaruh macam-macam. Maka datang syariat mewajibkan kita solat. Supaya kita dapat membina karisma, karakter yang kuat. Kita mungkin nak berhubung dengan semua orang. Kalau lelaki, dia nak bercinta dengan semua perempuan. Datang syariat suruh berkahwin. Dan berkahwin ada hak dia. Perempuan juga sama. Dia nak menikmati, bergembira dengan semua lelaki. Islam kata tak boleh. Kamu makhluk yang penuh kekurangan. Kalau kamu buat begitu, kamu makin kurang. Maka datang syariat berkahwin. Kamu dijaga dengan institusi perkahwinan. Biar lahir anak daripada syariat melalui perkahwinan. Jangan kamu berkahwin jangan kamu keluar anak luar nikah. Sebab kekurangan itu jurangnya makin luas. Maka datang perkahwinan untuk baiki kekurangan kita. Kita kalau ikut kita, tuan-tuan, nak duit, nak kerja sepenuhnya. Kita kalau boleh nak dapat kekayaan sebanyak, datang syariat suruh kita sedekah, suruh kita zakat. Datang syariat beritahu kita mana yang halal, mana yang haram, mana boleh, mana tak boleh. Lihat kekurangan kita yang disebut sebagai an-naqais al-insaniyah, kekurangan kemanusiaan yang ada pada kita, ala jahil Islam, dirawat oleh Islam dengan syariat.
Dan rawatan yang paling besar, ini major rawatan, ialah takdirnya. Rawatan paling besar untuk kelemahan kita. Kalau ada manusia, lepas dia dah kaya, dah kahwin, dah beranak pinak, dah bercucu ciak, apa benda lagi dia nak? Dah kerja 5-6 kali, pencing pun 5-6 kali. Semua dapat. Satu je, datang takdir Allah padanya, maka dia lemah. Datang takdir Allah padanya, isterinya pun meninggal dunia, maka dia pun lemah. Mula dia nampak semua tak bererti. Anak dia tak ada nilai, cucu tak ada nilai, harta benda tak ada nilai. Dia rasa dia nak mati macam isteri dia mati. Tiba-tiba lihat dia lemah dengan tidak dia menerima takdir Allah. Takdir ini rawatan terbesar untuk menampung kekurangan manusia. So, manusia saya katakan tadi, kalaulah dia dapat semua benda dia nak, katakan apa dia nak dalam hidup, dia dapat. Maka datanglah satu ujian hidup padanya, kematian orang yang disayang. Kadang anak dia 10, seorang dia mati cukup menjadikan dia putus asa pada semua anak-anaknya. Kurung dalam bilik, mak, yang mati cuma seorang, kita orang ni takkan mak nak biarkan. Begitu lemah manusia bila tak terima takdir Allah. Tapi waktu mana dia kuat, Allah rawat dia, kekurangan dia dengan menerima takdir Allah. Lihat kisah seorang ulama yang terkenal, yang Allah uji dia dengan kematian anaknya. Diuji dengan kematian anaknya, dan juga dipotong kakinya. Maka apa kata dia waktu mana diuji? Dia kata, ya Allah, engkau mengambil salah seorang anakku dan engkau masih memberikan kepadaku 6 lagi orang anak. Maka aku dah tahu 6 lagi aku ada. Ya Allah, engkau mengambil salah satu anggota kakiku, anggota badan, engkau masih membiarkan yang lain-lain selamat dan sihat. Lihat ucapan penerimaan takdirnya, dia jadi kuat. Kita yang terkenal manusia lemah, yang saya katakan, kerana kelemahan kita lah kita cuba mencari kesempurnaan ikut hawa nafsu kita. Bila kita lapar, kita nak makan serba-serbi. Datuk Syarif kata jangan, yang halal. Datuk Syarif kata jangan makan lebih sangat, nanti kamu makin lemah. Biar 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Ya, kau makan sekadar kau mampu mendapat menegakkan tulang belakangmu. Sebab ternyata sesudah kita lemah dengan lapar, kita juga boleh lemah sesudah kenyang. Tak larat ustaz kenyang sangat, tu tak boleh bangun ni kenyang sangat. Tadi tak boleh bangun sebab lapar sangat, kena apa-apa. Kemudian bila dia kenyang sangat pun dia tak boleh bangun. Manusia dengan syahwat menyangka dengan kenyang dia boleh kuat. Tak, dengan kenyang pun dia boleh lemah. Bukan mungkin lebih lemah dia lapar. Ada orang kata sebab saya miskin lah saya tak boleh bangun ni, miskin sangat. Kalau saya kaya pasti saya boleh bebas. Pun sama. Kalau kamu kaya sangat pun sama, tak boleh bangun macam kamu miskin. Benda sama. Kan itu rawatan dan Islam. Kekurangan kita dengan takdirnya. Kita tahu walaupun kita dapat sekian-sekian perkara, lalu datang takdir Allah pada kita sesuatu yang kita tak suka, kita redha. Yang saya guna istilah apa tuan-tuan nak sebut, kita berdamai dengan takdir, kita bergembira dengan takdir, kita sabar dengan takdir. Kita nak katakan bahawa takdir itulah kita, kehidupan kita. Kita tak boleh lari. Kita nak gembira ke, kita nak redha ke, kita nak sabar atau tidak, itu kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalan. Sikap kita orang beriman dan orang Islam, bila datang satu takdir, wa imma kita suka, wa imma kita tak suka, kita tunjukkan amalan terbaik yang kita boleh buat. Waktu Allah takdirkan kita kaya, itu yang kita suka. Kaya ustaz, tiba-tiba meletup semua benda ni. Maka buatlah amalan yang terbaik yang kita boleh buat yang mengikut syarak. Sebab Allah sedang uji kita dan Allah sedang takdirkan pada kita. Kalau kita tak buat apa yang terbaik yang boleh kita buat, maka kita akan celaka akhirat kelak. Lalu kalau seorang tu diuji dengan miskin pula, buatlah amalan yang paling terbaik dalam kemiskinan yang boleh kamu buat. Kemudian orang tu sihat pula, buatlah amalan yang paling baik ketika mana kamu sihat. Dia sakit pula, buatlah amalan yang paling terbaik ketika kamu sakit.
Dia persoalannya, wa imma takdir kita suka atau tak suka, reaksi kita ialah buat yang terbaik. Apa yang kita boleh buat? Kalau saya sakit, yang terbaik saya boleh buat solat duduk, lakukan, maka Allah suka. Kamu redha dengan takdir, kamu sabar dengan takdir, kamu faham takdir Allah, kamu benar-benar Islam, kerana kamu tidak pernah membantah takdir Allah. Kerana seorang yang bila dia benar-benar buat yang terbaik dan setiap takdir Allah padanya, maka orang inilah sebenarnya disebut oleh Syekh Abdul Qadir tidak membantah takdir Allah. Orang inilah yang disebut sebagai orang Islam yang sempurna. Kalau Allah takdirkan kita pada kita apa pun tuan-tuan, kita sentiasa fikir apa yang terbaik saya boleh buat. Saya duit tak banyak, tapi saya nak jamu orang, saya nak panggil orang makan-makan rumah saya. Bukan tunggu kaya saya boleh beri makan. Even kalau saya tak berapa kaya pun boleh. Terbaik saya boleh buat, siapkan apa? Terbaik dengan kemampuan saya boleh buat nasi lemak. Contohlah, nasi lemak ada lauk 1-2, kan bilis dengan telur. Saya dah buat terbaik dengan kemampuan saya, maka itu yang Allah suka. Dan itulah orang yang sedang berpegang benar, teguh dengan takdir Allah pada dia. Kalau orang ni orang kaya, dia pun nak buat makan, maka apa dia buat? Dia pun buat macam orang miskin juga, nasi lemak, sambal bilis dengan telur. Dia tak buat yang terbaik dengan kemampuan dia. Kalau dia kaya, dia patutnya nasi lemak, dia punya lauk pula kambing golek, unta bakar, sebab dia orang kaya. Begitu dia buat takdir tadi terbaik, dia tak membantah takdir Allah. Kalau dia tak buat macam tu, berarti dia tidak kita katakan dengan apa yang Allah beri pada dia, dia tak tunjuk sebenar. Sebab Allah Ta'ala suka kalau seorang ditakdirkan dengan sesuatu, baik kaya, baik miskin, baik sihat, baik sakit, baik lapang, baik sibuk, dia buat terbaik untuk menterjemahkan takdir Allah pada dia. Apa yang terbaik? Kalau seorang tu dengan kematian orang yang disayangi, sedih, terbaik sedih macam mana? Terbaik sedih bukan dengan cara bergolek, koyak baju, menampar pipi. Terbaik sedih sekadar air mata, mengalir air mata dan jiwa ni redha. Mulut sentiasa memuji Allah, ya Allah, ini semua milikmu ya Allah, ia mungkin lebih baik untuk dia berada di sisimu. Mulut ni cakap baik. Sebab itu kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma. Sesungguhnya hati memang sedih bila kena musibah, mata menangis bila kena musibah, tapi mulut tidak berkata melainkan yang baik-baik, yang Allah suka. Inilah orang yang disebut menerima takdir Allah dengan sebenar. Inilah orang Islam sebenar. Sebab itu perhatikan diri kita, waktu kita ditakdirkan sesuatu, macam mana kita buat yang terbaik. Kalau saya katakan tuan-tuan, Allah uji harta banyak, buat yang terbaik dengan harta banyak. Jangan pula bagi duit raya RM1. Tuan-tuan tak buat terbaik dengan apa yang Allah takdirkan, berilah RM100. Kita pula tak kaya sangat ni, bonus tak dapat, gaji kena turun. Kita tak akan kata saya tak boleh buat sebab saya miskin. Saya akan buat. Saya di rumah juga walaupun bagi 50%. Takdir tidak jadikan kita berhenti daripada buat baik, tapi takdir menjadikan kita buat terbaik yang kita boleh buat. Dan ini Allah sebut dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah berdasarkan kemampuan kamu ada. Yakni ta'ala Allah dengan kemampuan kamu ada. Tuan-tuan duduk dalam kapal terbang, tak boleh semayang berdiri, maka kemampuan kita solat duduk, maka solat. Jangan tak solat. Tuan-tuan dalam keadaan yang saya katakan boleh, macam kalau kita lihat kadar zakat. Kadar zakat berapa? 2.5%. Nampak sama tapi tak serupa. Kenapa? 2.5% bagi orang yang ada 100,000 berbeza dengan orang yang ada 1 juta. Nilai syariatnya sama, 2.5. Yang ni 100,000, maka dia kena keluar berapa zakatnya? Ke 2,500. 2.5. Yang ni 1 juta, dia kena keluar zakat dia 25,000. 2.5 tak berubah, banyak tu. Tapi oleh kerana orang ni ditakdirkan kaya, dia kena keluar 2.5, 1 juta, dia 25,000. Yang ni sederhana sikit, dia ada 100,000 duit, dia kena keluar 2,500. 2,500. Yang ni pula dia ada 20,000 katakan. Dia ada 20,000, maka dia kena keluarkan RM500 zakat. Nilai syariat sama 2.5, tapi hasilannya berbeza ikut seorang ni, mengikut orang.
Begitu takdir Allah. Takdir Allah sebenarnya sama, dia bolehkan kita dapat pahala. Sama je. Orang kaya dapat pahala cara kayanya, orang miskin dapat pahala cara miskinnya. Pahala tak terhalang dengan sebab status kita. Pahala terhalang sebab kita jahil, kita bodoh kita. Sebab orang miskin tu banyaklah pahala dia boleh buat, tak, bukan sebab dia miskin. Orang kaya tu banyaklah pahala dia boleh buat, bukan sebab dia kaya. Allah bila bagi kita status, wa imma kita tok guru, kita ustaz, kita pelajar, kita talib, wa imma kita isteri, wa imma kita suami. Status itu tidak membezakan pahala kita. Yang membezakan pahala kita kerana kebodohan dan kejahilan kita. Isteri dapat pahala yang sama dengan suami, sama. Dia boleh masuk syurga sama dengan suami dia masuk syurga. Sama. Kalau sebab itu Rasulullah sentiasa sebut amalan yang sama walau berbeza dari sudut kedudukan kita. Si isteri bila dia solat kat rumah, pahalanya macam solat Jumaat kat masjid. Maka dia tak boleh nak ribut-ribut sangat nak solat kat masjid. Allahumma illa melainkan dia tak ada komitmen apa-apa kat rumah. Maka dia nak ke masjid saja, itu lebih kepada pilihan secara mood, bukan secara pahala. Pahala Allah beri kesempatan yang sama. Macam saya katakan, nilai zakat tu 2.5% tak berubah. Tapi nilainya berbeza ikut ke siapa kita. Orang kaya dia akan keluar banyak sikit, tapi 2.5% juga. Orang yang sederhana dia akan keluar 2.5% juga. Tak ada beza. Kaedah zakat tetap sama. Maka takdir Allah itu benda sama. Allah takdir apa pun sama. Nak beri pahala, nak beri syurga. Tapi penghasilannya mungkin berbeza bagaimana cara kita menterjemahkan takdir. Yang kita dah sebut, setiap takdir Allah. Semua keadaan kalau kita melalui takdir Allah, maka ingat, buat yang terbaik yang kita boleh buat. Waktu kita berbalah, dah takdirkan kita ni lepas kita baik, gaduh. Baik dengan kita, bukan orang yang jauh dekat, sentiasa ikut kita, ngekeh kat mana kita pergi. Tiba-tiba berlaku perbalahan, maka Allah takdirkan perbalahan. Maka kita buat terbaik bila berbalah. Macam mana? Saya bila berbalah, saya kucing mulut, tak lebih-lebih dah cakap tentang ni. Tak apalah, kita berbalah-balah lah. Tapi adab berbalah kita jaga. Kita berbalah taklah sampai pengkat semua benda kita nak war-warkan tentang keburukan dia. Kita tak ajar macam tu. Kita tak diajar macam tu. Artinya seorang ni diterima takdir Allah, dia kekal buat yang terbaik dalam takdir. Dia tak akan tambah dosa. Takdir tak, kerana orang tu bila dia redha dengan takdir, takdirnya tak akan menambahkan dosanya, bukan menambah pahalanya. Setiap takdir yang kita kena, yang kita dapat, tidak menambahkan dosa kita, itu bererti kita tidak membantah takdir. Bukan setiap takdir yang kita lalui menambahi pahala kita. Ni suami isteri bercerai, terimalah takdir bercerai. Anak 5 cerai. Atau kadang-kadang bercerai pada usia tua, umur 50, 60 cerai. Anak ada 7, 8 orang. Cucu pun ada 10, 15 orang. Cerai. Terima takdir ya. Perceraian jangan menyebabkan kita tambah dosa. Kalau memang ditakdirkan dua pasangan ini bercerai, maka si suami jaga aib bekas isterinya, si isteri juga begitu. Si suami ajar anak-anak hormati ibunya. Sebab walaupun orang ni tak lagi jadi isterinya, dia kekal ibu pada anak-anaknya. Si ibu juga mengajar anak-anaknya hormat ayah dia, walau lelaki ni bukan lagi suami dia, tetapi dia bapa kepada anak-anaknya. Maka lihat, takdir Allah tidak jadikan dia bertambah dosa. Ni tak, dah bercerai satu, si suami duk buruk isteri siang malam pagi petang, tak cukup Facebook, TikTok, semua dia buat. Si isteri pun sama, tak cukup dia membawang kat rumah dia, jiran dia, dalam Facebook semua. Kemudian dia ajar pula anak, jangan dengar cakap ayah dia. Bukankah takdir yang dilalui menambahkan dosanya? Berarti dia sedang berbalah dengan takdir Allah. Dia bukan berbalah dengan suami dia, dia bukan berbalah dengan isterinya, dia bukan berbalah dengan fulan pula. Dia sedang berbalah dengan takdir Allah, dan dia tak akan aman dan bahagia. Ini juga maksud orang yang membantah takdir Allah. Sebab itu setiap takdir yang kita dapat, wa imma takdir yang tuan-tuan suka dengan hawa nafsu dan kehendak kita, atau yang kita tak suka dengan hawa nafsu dan kehendak, yang semua takdir ini baik, kerana semuanya menghasilkan pahala dan redha Allah Ta'ala. Maka lakukan sebagai seorang yang tak membantah takdir Allah, lakukan yang terbaik, mengikut syariat, dan yang terbaik dalam kita menyambut takdir Allah. Kerana kehidupan kita ialah takdir Allah. Nak ataupun tidak, mau atau tidak mau, inilah kehidupan. Kita hidup di dunia
Perlu melalui semua takdir Allah. Bermula hidup sampailah kita mati. Kita nak ke tak nak, kita akan mati. Itulah takdir Allah. Tuan-tuan redha ke tak redha ke, sabar ke tak sabar, berdamai ke tak damai, bergembira tak bergembira, maka kematian itulah kehidupan manusia. Hidup dan mati. Ia adalah hakikat kejadian manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas dia sebut tentang bantah. Kerja kamu bantah takdir Allah. Dan kita sebut macam mana cara kita tak nak bantah takdir Allah. Kemudian kata Syekh, yang kedua ni kamu musuh dengan orang soleh. Kita bermusuh dengan orang soleh. Orang soleh ialah syiar Allah atas muka bumi. Dzalik wa ma yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu. Siapa yang membesarkan syiar Allah, itu adalah tanda hati bertakwa. Syiar Allah ni bukan sekadar masjid surau. Syiar Allah bukan sekadar Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Syiar Allah Ta'ala bukan sekadar mushaf dan segala hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kesemua syiar Allah ini dibesarkan oleh orang yang bernama salihin, orang soleh. Tentang kita bergaduh tu perangai kita. Tak ada orang kita jumpa dia tak pernah bergaduh. Dia mesti ada dia bergaduh. Cara bergaduh mungkin berbeza. Ada orang gaduh dia caranya masa muka je lah. Ada orang bergaduh caranya menjarakkan diri, tak nak dekat lagi lah. Ada orang bergaduh melempar-lempar dengan perkataan-perkataan buruk, berlawan lah. Mulutnya macam meriam, tembak-menembak, perkataan-perkataan yang buruk. Tabadul kalimat sayyi'ah, bertukar-tukar kalimah yang buruk. Jadi outspoken semua. Tak nak jadi well spoken, nak jadi outspoken. Buruk belaka. Ada orang bergaduh dengan cara fizikal, lasah, pukul, hatta membunuh. Ada orang gaduh secara hati, kecil hati. Saya kecil hati, nak pergi raya orang tak ajak, kecil hati. Gaduh tu kecil hati Ustaz. Orang lain bagi pinggang, kita dia bagi plastik, kecil hati. Kecil hati Ustaz. Orang lain semua dia putar kahwin pakai kad, kita dia pakai mulut, kecil hati. Maka gaduh. Manusia kalau tak gaduh, bohong. Saat saya kahwin, tak pernah gaduh ni saya. Bohong. Robert pun gaduh. Kamu orang tak mungkin tak gaduh. Adalah suami kecil hati isteri, tapi dia diam lah, tak cakap. Dia kawal, mengawal. Tapi bergaduh tu berlaku. Berbalah akan berlaku. Siapa pun kata dia tak pernah berbalah, dia berbohong macam dia kata dia tak pernah kencing. Tak percaya seorang kata, saya sepanjang hidup tak pernah kencing. Tak percaya dia. Atau dari saya sepanjang hidup ni tak pernah tak ngantuk, tak pernah mengantuk. Misalnya saya tak pernah tidur, tak pakai sana. Kuliah mana saya tidur, saya tak ngantuk. 20 tahun dah saya tak tidur. Tak ada orang percaya perkataan bodoh macam tu. Dan nama manusia, kita kencing, kita berak. Kita lemah, kita kuat. Kita makan, kita minum. Kita tidur, kita jaga. Tak ada orang tidur tak bangun-bangun. Dia tidur mesti dia bangun. Habis kuliah dia bangun. Artinya itu hakikat. Jadi seorang kalau dia berkata, saya tak pernah bergaduh dengan bini saya. Kalau awak maksudkan gaduh fizikal, saya percaya. Saat saya tak pernah angkat tangan, saya percaya. Awak kata tak bergaduh, saya tak percaya. Saya tak percaya. Mesti dalam hati awak ada kecil hati. Mesti awak diam diri. Bini tanya tak nak jawab. Tak nak jawab. Atau senyap buat tidur awal. Anak gaduh tu dia tidur awal. Ataupun dia marah anak dia. Padahal dia gaduh dengan bini dia, laki dia. Dia marah anak dia, lepaskan kemarahan. Ni perangai siapa ikut ni? Nak marah suami dia lah tu. Maka kalau seorang kata dia tak bergaduh, maka bohong. Tuan-tuan sekalian, kita nak gaduh, saya dah sebut, tak ada orang kata dia tak pernah, dia tak bergaduh. Kita akan bergaduh, tetapi dalam kita bergaduh jaga adab. Jangan dalam kita bergaduh jaga akhlak. Dalam kita bergaduh, maka tengok siapa yang kita nak gaduh ni. Kalau dia orang-orang soleh, maka seboleh-bolehnya elak kita bergaduh ni. Seboleh-bolehnya. Allahumma illa kalau bergaduh juga, gaduh juga Ustaz. Maka minimumkan bentuk pergaduhan tu. Kalau Ustaz dia memang tahu, saya tahu orang baik masjid, surau, bagus Ustaz. Kuliah sekali, umrah sekali, haji sekali, semua benda sekali benda baik. Kita khatam Quran sekali, qiyamul lail pun sekali Ustaz. Sebelah menyebelah. Baik gaduh juga kita ni Ustaz. Tak kira gaduh pakai SMS ke, pakai WhatsApp ke.
Bergaduh main jeling-jeling mata, ikut dan ikut suka dia lah. Dia ikut umur. Orang tua cara lain bergaduh, orang muda cara lain bergaduh. Kalau kita katakan bergaduh juga, maka minimumkan pergaduhan tadi. Sama ada masanya, gaduh 8 hari, maka minimum jadi 2 hari sudah lah. Gaduh ni boleh makan 4 tahun, kurangkan jadi 2 tahun boleh. Kurangkan, minimumkan, cari jalan untuk menjadikan pergaduhan kita orang baik amat minimum. Kalau saya katakan kita terjebak juga dengan pergaduhan, minimumkan pergaduhan. Kata ada seorang ulama, dia pergi ke Eropah, dia bergaduh dengan presiden negara dia, Husni Mubarak waktu tu. Gaduh besar lah. Husni Mubarak nak tangkap dia, menjaga. Dia pun keluar mesti. Maka sampai di sana, orang tanya macam mana pandanganmu terhadap Husni Mubarak. Dia kata, aku mungkin berbalah dia dalam negara, tapi aku takkan burukkan dia di luar negara. Aku mungkin berbalah waktu aku duduk negara, aku gaduh dengan dia. Dia nak tangkap orang aku, orang geng-geng aku. Tapi waktu aku berada di luar negara, aku takkan burukkan dia di hadapan kamu orang kafir. Takkan. Tentang kita mungkin gaduh dengan bini kita, suami kita, bla bla. Tapi takkan kita nak ceritakan aibannya pada jiran kita. Yang kita gaduh dalam rumah sudahlah. Takkan sampai kita nak beritahu mak ayah kita. Takkan kita nak beritahu adik ipar kita, nak dapat sokongan sepupu, sepapa, anak saudara kita. Tak perlu. Kalau kita perlu gaduh ni, kita minimumkan sebab dia orang baik. Suami saya ni dia orang baik, bagus. Tapi ada waktu saya memang tak puas hati dengan dia lah. Minimumkan perbalahan. Isteri saya dia orang baik, Ustaz. Saya tak nafi, dia baik. Dia orang jaga aurat, jaga maruah. Dia jaga dirinya sebagai isteri, pakaiannya bagus. Tapi ada hari memang saya tak suka dia. Dia gaduh. Maka minimumkan pergaduhan. Kalau saya kata 4 hari, jadilah 2 hari. Jangan lama sangat. Kalau gaduh tadi, yang kebiasaan orang cakap bahasa tak elok, kita elokkan cakap bahasa tak elok. Kurangkan. Ini cara orang yang benar-benar Muslim. Sebab Nabi kata apa? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar, orang Islam yang lain selamat dari lidahnya dan selamat daripada anggota tangannya. Maknanya selamat daripada perkataan buruknya dan selamat daripada pukul-pukul dia. Orang Islam sebenar, Al-Muslim. Jadi saya nak jadi orang Islam sebenar. Antaranya saya katakan, kalau saya tak boleh elak, saya gaduh juga dengan orang soleh. Gaduh juga. Ni ustaz-ustaz yang sekali mengajar, saya gaduh juga dengan dia. Kerana berbeza pandangan, pendapat. Atau ada benda suka, saya nak tegur dia. Responnya tak berapa baik. Berlaku saya punya pergaduhan saya. Contoh, maka saya tahu dia orang baik, dia cinta Allah dan Rasul. Sebagaimana saya cinta Allah dan Rasul. Dia usaha siang malam mengajar anak murid dia untuk sayang, untuk cinta Allah dan Rasul. Mengajar siang malam anak-anak murid jadi baik, jadi orang baik. Saya juga begitu, saya juga mengajar siang malam untuk suruh anak-anak murid saya jadi baik, jadi soleh. Kita sama-sama ada benda yang sama. Kalau saya terpaksa bergaduh, saya minimumkan. Taklah kuliah saya duk maki dia, marah dia. Saya kuliah, walaupun saya tak puas hati dengan fulan bin fulan, saya tak gunakan medan kuliah saya untuk burukkan dia. Tidak. Saya kuliah untuk didik orang. Maka lihat, saya minimumkan benda tu. Sebab tu tuan-tuan berbalah, memang akan berlaku dalam hidup kita. Tapi jaga adab, jaga akhlak, jaga hukum dan syariat, dan minimumkannya. Minimumkan kemudaratan tadi. Jangan dah gaduh, bila jumpa pun lagi juga. Jangan jumpa lah, salam. Memang saya tak suka dia, tapi kalau saya jumpa, saya salam. Dia bagi salam, saya jawab. Dia senyum, saya balas senyuman dia. Kerana saya jaga adab dan akhlak. Sebab tu perbalahan macam ni tak akan lama. Dia umpama kita sebut dalam pepatah Melayu, cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Bukan cerita adik-beradik ni, cerita orang Islam sesama Islam. Kalau orang kata air cincang, air dicincang takkan putus, refer pada adik-beradik, kita refer pada semua orang Islam. Kita umat Islam, umpama air yang dicincang takkan putus. Kita orang Islam, walau bergaduh, umpama cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Akhir kiambang bertaut, biduk lalu dan kiambang bertaut kembali. Itu kita orang Islam. Macam mana duk gaduh-gaduh, di tanah dikubur orang Islam juga. Punya gaduh, tak kira politik mana, parti mana, last kali kubur sama. Kalau kampung saya, kubur Syed Yahya, tu lah kubur dia. Kalau kita kat sini nak kubur Cahaya Masai, hidup dia tak bercahaya ke, kubur dia Cahaya Masai. Kita sama di situ. Dan sama-sama kita mohon rahmat Allah, keampunan Allah. Kita khilaf di dunia, tapi kita tahu adab dan akhlaknya. Sebab itu bila seorang tu mati,
Walau teruk mana pun orang mati ni, walau baik mana pun orang mati ni, doanya sama. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah beza kalau yang mati tu tok guru? Lalu kita pun doa lain sikit, Ustaz, ni tok guru ni. Tak, doa awak sama. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, doa kepada jenazah sama. Yang bezanya cuma dhamir, ganti nama kalau lelaki atau perempuan. Allahumma fillahu, Allahumma filaha. Dia ni tok guru ngaji Quran ni, anak murid beribu, sama juga Allahumma filaha. Dia ni ustaz teruk ni, Ustaz, hidup tak tutup aurat, semayang bang pun tak, duk lawang suami siang malam pagi petang. Dah mati, Allahumma filaha juga, sama Ustaz, sama. Kan dia sudah melalui ujian Allah. Dan kita, siapa pun yang sudah tamat melalui ujian dan takdir Allah, kita sebagai orang Islam diajar oleh Allah mohonkan keampunan untuk dia, mohonkan rahmat, mohonkan supaya kuburnya dilapangkan, mohonkan supaya dia mendapat gantian lebih baik. Tetapi kita tak pernah diajar berbeza dalam mendoakan. Maka orang mati di hadapan kita, walau bagaimana track rekodnya, doanya sama. Ni nak tunjuk kita gaduh-gaduh juga, tapi dia ada, kita katakan ada akhlak. Itu saya baca, kita ceritakan bila Hamka diminta solat kepada Soekarno. Ya, Soekarno ada titik-titik hitam politiknya, dan kita tak menafi kebaikannya. Dia ada titik-titik hitam dalam politiknya, bunuh kawannya sendiri, seguru dengan dia, hanya bimbang pada ancaman jawatan, tangkap ulama, dan diberi fitnah yang macam-macam. Antaranya Boy Hamka ditangkap, bila dekat nak mati tinggal wasiat biar dia solat jenazah. Maka Boy Hamka solat, dan doanya sama, Allah maghfir lahu. Dan semua orang Islam, macam mana pun kita pernah dengar kejahatannya ni buat, maka doa jenazah tak pernah berubah. Kita tak diajar orang jahat, kita macam ni doa, Allahumma la'anhu la'nan kabiran kathiran. Ya Allah, laknat si mati ni dengan laknat yang besar, yang banyak, yang berterusan, tak ada. Tetap Allah maghfir lahu. Ini bagaimana kita diajar. Jadi kalau orang tu orang soleh, lagilah kita kena jaga orang-orang solihin, jaga mereka, minimumkan perbalahan dengan mereka. Ni kita sama masjid, sama surah, takkan nak gaduh. Gaduh, okay, minimumkan. Gaduh, jaga adab, jaga akhlak. Biar kawan kita pun tak tahu kita bergaduh. Kawan kita pun tak perasan gaduh, tak perasan. Itu tak datang masjid tu, gaduh tu. Tapi tak nampak lah lempang ke, tak ada. Kerana dia orang jaga akhlak. Kita cuma berubah masjid lainnya. Pergi masjid lain pula, masjid ni tak pergi dah sebab gaduh dengan JK dia. Surah ni tak pergi dah, pergi surah lain. Tak apalah, kita pandai minimumkan. Siapa pun yang minimumkan kejahatannya, maka Allah akan selahkan balik kebaikannya. Siapa pun yang akan yang minimumkan kejahatan, Allah akan selahkan kembali kebaikannya. Tapi siapa pun yang maksimumkan kejahatannya, maka Allah tutup pintu kebaikannya. Kalau tuan-tuan cuba maksimumkan kejahatan, benda kecil je, koyaknya cuma sebesar kelingking, tapi dikoyaknya lagi sampai seluar-luarnya nampak auratnya. Benda tak ke mana, benda kecil je. Dia gaduh lelaki bini kecil macam ni je. Maka orang yang saya sebut akhlak, beradab, minimumkan. Dia dah kecil, dikecilkan lagi benda tu, maka akhirnya terselah kebaikannya. Tapi orang yang silap kecil, dicuba besarkan, maka Allah tutup pintu kebaikan. Tutup. Kita ingat antara musibah agama bila ditutup pintu kebaikan. Sebab kita hidup kat dunia ni nak buat baik, tiba-tiba tertutup pintu kebaikan. Dia susah pun kita tak nak tolong, tertutup. Jangan tengok dia, tengok kebaikan yang ditutup di hadapanmu. Dia ada pun kita tak nak beri salam, tertutup. Jangan tengok kebencianmu pada dia, tapi kamu terhalang beri salam dan menjawab salamnya. Banyak kita tertutup kebaikan. Sebab itu dalam hidup, kita lihat, bila kita balas siapa, lihat banyak mana pintu kebaikan kita ditutup. Banyak mana? Cuba buka satu persatu. Buka kembali satu persatu. Kerana kita hidup, ingat, kita tak nak habis masa bergaduh dengan orang. Kita bukan habis masa berbalah dengan orang, apatah lagi orang soleh. Kita nak habiskan masa kita mentaati Allah, buat benda baik dalam hidup. Umur yang singkat, umur yang begitu dekat dengan kematian. Maka umur ini perlu dihargai dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
Seorang yang benar-benar Islam, maka dia sebut 3 syarat yang telah kita sebut secara ringkas tadi, iaitu dia tunduk pada takdir Allah, dan dia redha. Saya dah sebut redha bermaksud ia melihat ia lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Lebih baik daripada apa yang diinginkan. Dia nak jadi doktor, tiba jadi bomba. Bomba tu lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Itu nama redha. Kerana redha dalamnya ada makna suka. Sabar dalamnya ada makna tahan. Saya sabar je Ustaz, makna tahan. Awak sedang tahan ya? Awak tak suka tu, awak sedang tahan. Saya sabar dengan kerana ni. Saya sedang tahan. Ni kau tak tahan naik kaki juga ni Ustaz ni. Sedang tahan. Sebab itu definisi sabar ialah tahan, imsak. Tapi bila redha, dalamnya ada gembira. Tapi gembira itu kita baru nak create, baru nak buat. Saya Ustaz memanglah, saya redha, saya redha. Apa pun saya redha. Mana kita cuba untuk jadikan kita gembira dengan apa yang berlaku pada kita. Last kali kita benar-benar gembira. Redha dengan apa yang Allah takdirkan pada kita, nescaya kita gembira. Ni kita cikgu posting jauh. Ni orang Sabah kena posting Semenanjung. Apalah tak tepi rumah. Kita terfikir ni, ini baik. Mungkin tempoh ini tempoh baik supaya kamu belajar dulu, pergi surau, pergi masjid, kamu bergaul dulu orang Semenanjung. Mungkin ada hikmah untuk kamu buat balik sesuatu yang berguna satu hari nanti, balik Sabah sebagai contoh. Maka dia nampak, dia nak posting Sabah, dapat kat Johor, itu lebih baik. Dia redha. Maka bila dia mula redha, dia akan mula nampak kebaikan masuk dalam redha dia. Banyak kebaikan masuk, sehingga akhirnya dia lebih gembira berada di sini berbanding sana. Akhirnya dia pun pencing kat Semenanjung juga, tak balik Sabah. Tak isi lagi borang. Kenapa? Dia redha, dia telah membentuk kegembiraan sebenar. Saat saya redha lah dapat anak macam ni. Last kali dia bergembira dengan anak tu. Jadi itu beza sabar dengan redha. Dalam sabar ada makna tahan. Dalam mana tuan-tuan bertahan, wallahu alam. Sebab itu Allah boleh sebut sabar, Allah kata apa? Wa ma sabruka illa billah. Sabar kamu ni kan datang dari Allah. Tu boleh bertahan tu. Kerana itu Allah ajar kita untuk minta tolong supaya Allah sabarkan kita. Dan doa yang Nabi ajar, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bersabar. Kena anak, kena pasangan, kena jiran, kena adik-beradik, jadikan aku bersabar. Duk main tahan ni, darah naik dah ni Zat. Tahan. Tak siapa tahan kerana Allah, darah dia tak naik. Kalau dia tahan kerana nafsu, darah memang naik. Apa bezanya? Orang tahan kerana Allah, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran. Itu ditahan kerana Allah. Dia buat penghasilan taat pada Allah, ini jaga. Dia ni tahan bukan kerana Allah, memang darah naik cepat. Orang yang redha, dalamnya ada gembira. Maka siapa pun redha dengan sesuatu, akhirnya dia akan gembira dengan sesuatu. Belajar redha, tuan-tuan akan gembira, seronok. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, last kali ialah jaga semua batasan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kata ini menunjukkan bahawa nak redha pada sesuatu perlukan ilmu. Nak sabar pada sesuatu perlukan ilmu. Untuk tidak melangkaui sempadan perlu pada ilmu. Tuan-tuan tahu tak kapal terbang yang terbang atas langit? Macam mana tahu sempadan negara lain? Kan atas ruang terbuka, tak ada orang buat tak batu sepadang atas udara. Tanya kalau pesawat Singapura, dia tahu dia melepasi ruang angkasa Malaysia. Walau tak ada batu sempadan secara zahir. Malaysia pun tahu ini sempadan Singapura. Walau Singapura tu kecil je, tapi dia pun tahu ini sempadannya. Tuan-tuan tengok lautan luas, kita tahu sempadan negara. Ini orang Vietnam, dia melepasi sempadan Malaysia. Indonesia, Malaysia misalnya. Macam mana sempadan tu mereka tahu? Ilmu. Yang kerja tentera laut, dengan ilmu tahu ini sempadan laut kami. Di batu nautika sekian-sekian, dia ada istilah dia. Walau kita tengok laut tu sama je. Tak ada pula laut tu macam muka Cina ke, untuk jadi laut Cina. Atau laut tu muka Melayu, ni laut Melayu. Laut ni laut Singapura, dia bercakap, saya laut Singapura lah. Tak ada. Tapi ilmu kita dapat bezakan walaupun laut tu tak bercakap. Dan bentuk laut tu sama. Bentuk ruang angkasa tu sama. Dia tak bercakap. Tak ada bila tuan-tuan lalu masuk bunyi alarm bunyi ke, ni sepadang kami. Tak, tiba-tiba datang
Kita katakan Jack pemintas beritahu ni dah masuk lebih sempadan. Macam mana mereka tahu? Ilmu. Sama juga kita nak tahu sempadan Allah. Kita nak tahu sempadan Rasulullah SAW, ilmu. Maka tahu kita dengan ilmu tadi, ni Allah murka, ni Allah redha. Ni Allah suka, ni Allah suruh, ni Allah larang. Ini Allah murka dan ini Allah laknat. Sempadan itu mesti diketahui dengan ilmu. Sebab tu orang yang jahil, dia sentiasa langgar sempadan Allah tanpa dia sedar. Dia cuma menunggu masa untuk dia azab. Orang yang berilmu, dia tahu sempadan Allah. Nabi menyatakan, wa inna likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu. Setiap kerajaan itu ada sempadan negaranya. Maka sempadan Allah ialah perkara yang haramnya, jangan dibuat. Itu sempadan. Sehingga kamu mengundang kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan kena tahu batasan yang namanya batasan kitab Al-Quran dan batasan sunnah Nabi SAW. Ini hanya diketahui oleh orang belajar. Jadi biar setiap hari kita sibuk faham apa itu perintah Allah. Biar kita faham apa itu sunnah Nabi SAW. Faham, nak belajar. Bukan setakat kita dengar kuliah maghrib subuh, baca buku, tengok kitab-kitab hadis, tengok tafsir-tafsir Quran, faham semua, ambil sikit-sikit untuk kita faham, supaya kita tidak melampaui sempadan. Kenapa? Bila kita melampaui sempadan ini, maka Islam kita tak akan ada gunanya. Maksudnya ialah menunggu azab. Islam tak boleh menyelamatkan kita kalau kita memahami dengan melanggar sempadan Allah. Kerana Islam itu makna tunduk. Tunduk kepada sempadan Allah dan tunduk kepada sunnah Nabi. Maka apa usaha kita untuk kita tambah ilmu? Apa usaha? Apa yang kita buat dalam umur-umur kita ke depan ini untuk kita tambah ilmu kita? Ingat, kita ni makin tua makinlah kita dituntut tambah ilmu. Sebab apa? Pertama, sebab kita makin pelupa. Makin pelupa. Yang kedua, kita semakin banyak masa. Tidak, kita boring. Tuan-tuan tengok orang pencing tak ada kerja, duduk depan TV, boring dia. Nak tengok apa? Akhirnya dia hafal skrip filem P.Ramlee. Baik dia hafal Quran, tapi orang kan tak tahu nak buat apa. Maka dia habiskan masa macam tu, cari cucu, mana cucu dia, cari anak-anak ke mana. Penat dia nak ulang alik. Biar dia penat dan menuntut ilmu. Kayaknya agenda tua dia, agenda pencen dia tuntut ilmu. Masya Allah, banyaknya masa dia menuntut ilmu. Allah beri masa. Dan sebab apa bila kita tua kena menuntut ilmu? Sebab itu tempoh kematian kita. Maka matilah kita dalam keadaan mencari, menunjukkan usaha kita mencari redha Allah dengan menuntut ilmu. Kita tahu tuan-tuan, dengan umur macam ni, anytime kita boleh mati. Baik, kita pilih mati dalam majlis ilmu. Saya tak nak lagi pilih dengan tua-tua ni mati main motor besar ke, tua-tua macam gini mati kat futsal ke. Saya tak kata mati tu tak baik, tapi saya nak pilih mati yang saya tahu ia lebih baik. Lebih baik. Maka sebab tu umur tua kita perhabis menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu sungguh-sungguh. Dan yang keempat, kenapa kita katakan bila makin dekat ajal kita, usia kita belum menuntut ilmu? Sebab kita akan baiki masa lepas kita dengan cepat. Contoh, dengan ilmu kita dapat rawat balik kesilapan silam kita. Oh, berapa rasan Ustaz selama ni keluar ke DSP tak pernah zakat. Oh, selama ni Ustaz sedik banyak tak pernah zakat. Bila saya belajar, bila saya tahu, okey, kau tak zakat. Oh, baru tahu selama ni Ustaz apa yang saya buat tu derhaka pada mak ayah. Tak tahu pula. Dan bila saya belajar, baru saya tahu walaupun mak ayah saya dah mati, ada cara mentaati mak ayah. Maka sebab bila kita tua menuntut ilmu ni tuan, kita lebih perlu menuntut ilmu. Kerana kita dapat baik masa muda kita yang banyak silap tu. Banyak silap. Dan yang kelima, kenapa kita tuntut ilmu dah tua ni? Sebab kita nak bersyukur pada Allah. Sebab kita masih hidup sampai hari ni. Dah ramai orang mati tuan-tuan. Dah ramai. Kalau tuan-tuan tengok kampung tuan-tuan, berapa ramai orang tua? Cuba bilang. Ada 20 orang. Maknanya orang muda mati ramai pada orang tua. Maknanya tak ramai orang sampai umur tua, mereka ni mati dulu. Tuan-tuan tengok dalam kuliah, berapa orang tua? Bilang. Ada 2 orang umur 60 kata. Habis yang lain mana 50? Dia mati awal pada orang tu.
geng-geng dia tu. Ya, awak patut bersyukur umur awak panjang sampai sekarang. Sebab kalau kita bilang orang tua tak ramai, maknanya semua orang mati sebelum sampai umur tua tu. Kamu ni antara orang terselamat, antara orang yang Allah beri lagi peluang. Maknanya dengan kesempatan umur, tuntutlah ilmu sebagai tanda syukur pada Allah. Syukur pada Allah, Ustaz, geng saya habis dah. Semua life group automatik, Ustaz. Mati belaka, tinggal saya. Saya duk tengok geng-geng saya, lepas kita buat reunion balik, tinggal 2 orang, Ustaz. Dan kamu orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai usia 60-an, 70-an, maka syukurlah pada Allah dengan menuntut ilmu. Tanda kita syukur pada Allah. Sampailah kepada penghujung usia kita, husnul khatimah. Mati yang baik dan mati dalam Islam sebenar. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati melainkan dengan Islam yang sebenar. Tunduk dengan sebenar yang telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Apa itu Islam yang sebenar? Wallahu a'lam. Assalamualaikum.